Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang berbahagia, marilah kita khusyuk sejenak seraya berdoa. Memohon kepada Allah, izinkan saya akan memandunya dengan ajaran Islam. Dimohon menyesuaikan untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sesungguhnya ya Allah, kami ingin merapatkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tak ternilai. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hakim ya azim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini dalam acara webinar Bicara Profesional anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah yang bertajuk Pemikiran dalam Kepimpinan Pendidikan, Cakna dalam Kepimpinan Pendidikan. Kami memohon majlis ilmu ini sentiasa berada dalam redha-Mu ya Allah yang Maha Mengetahui. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan limpahkanlah kepada kami kesihatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti webinar ini. Ya Allah, kami menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkatilah pertemuan kami, berkatilah juga usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Maha Kuasa, hanya kepada-Mu ya Allah kami berbakti dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, kebaikan, doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kepimpinan bertujuan mempengaruhi dan menggerakkan manusia untuk bekerja ke arah mencapai matlamat melalui pembinaan hubungan dalaman demi mencapai objektif organisasi. Kejayaan organisasi melalui prestasi pemimpin dapat mempengaruhi serta memujuk ahli organisasi untuk perubahan agar dapat meningkatkan tahap kompetensi bagi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 juga menekankan tentang membentuk pemimpin yang kompeten dalam bidang kepimpinan agar menjadikan sesebuah organisasi cemerlang. Kita langsungkan pertemuan ini yang akan membicarakan berkaitan kepimpinan pendidikan. Izinkan saya membawa gelombang pemikiran seluruh warga maya kepada tema webinar kita pada kali ini yang berbunyi Pemikiran dalam Kepimpinan Pendidikan. Pertemuan kali ini didahului dengan bicara aluan oleh Yang Berusaha Puan Khaziati binti Osman, pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, yang akan membuka ruang dan minda kita berkaitan cakna dalam kepimpinan pendidikan yang menjadi tajuk webinar pada kali ini. Dipersilakan, Puan.
Terima kasih moderator bicara intelektual Dr. Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama dalam satu bicara intelektual yang akan memberi satu pandangan yang berkaitan dengan pemikiran dalam kepimpinan pendidikan. So, bicara intelektual kita ini sasarannya adalah dalam kalangan semua warga pendidikan bagi lapisan kepimpinan di sekolah, PPD, JPN maupun di bahagian-bahagian. Yang mana dalam bicara intelektual kali ini akan membentangkan atau membicarakan tentang cakna dalam kepimpinan pendidikan, yang mana dalam sebagai para pemimpin pendidikan di pelbagai peringkat organisasi dalam pendidikan, kita perlu cakna bahawa ada 5 perkara yang perlu kita perkasakan sebagai seorang ketua organisasi, iaitu latihan, konsultansi, penyelidikan, penerbitan dan juga pentaksiran. Yang mana setiap daripada detail itu atau perincian itu akan diperincikan lagi oleh panel kita pada hari ini, iaitu Tuan Haji Aminuddin bin Ismail yang merupakan Ketua Pasukan Pemikir bagi IAB Cawangan, Sabah, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks hari ini, kecanaan pemimpin dalam pendidikan perlulah didasari kepada 5 perkara yang telah saya nyatakan tadi, yang mana antara latihan yang perlu kita ada adalah latihan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai salah seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan. Latihan itu adalah sama ada kita memberi latihan atau menyediakan latihan pembangunan profesionalisme untuk warga kerja kita, atau kita sendiri yang menerima latihan bagi meningkatkan kompetensi diri kita sebagai ketua organisasi. Dan sebagai peneraju dalam organisasi pendidikan juga perlulah mempunyai kompetensi atau kemahiran dalam konsultansi, yang mana ia merujuk kepada coaching dan mentoring, yang mana kita perlu membimbing warga kerja kita ke arah mencapai matlamat, misi dan visi organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga dalam penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu daripada kompetensi yang perlu ada, kerana dengan menyelidik kita dapat membuat keputusan hasil daripada data driven decision making yang kita dapatkan daripada kajian-kajian yang kita buat, sama ada secara pelaporan ataupun secara kajian tindakan ataupun secara penyelidikan konvensional secara keseluruhannya. Kerana kompetensi ini akan memberi kita satu nilai tambah sebagai seorang ketua organisasi dalam pendidikan, agar kita boleh mendapat fakta-fakta secara evident, secara realitinya. Di samping itu, kecaknaan pemimpin dalam mengupayakan warga kerja bagi menghasilkan penulisan pendidikan melalui penerbitan yang berindeks. Apabila amalan-amalan itu ataupun pendidikan yang dibuat dapat dibuat dalam bentuk penulisan dan diterbitkan, ia akan menjadi satu nilai tambah dan rujukan masa depan yang boleh memberi impak kepada pembuatan keputusan ketua-ketua organisasi seterusnya. Dari aspek pentaksiran pula, keupayaan pemimpin menilai individu dalam organisasinya melalui pelbagai instrumen penilaian prestasi yang disediakan oleh kementerian. Dari aspek pentaksiran pula, keupayaan pemimpin untuk memperolehi kompetensi mentaksir dengan telus kompetensi dan potensi warga kerja menggunakan instrumen-instrumen yang bersesuaian yang telah ditetapkan adalah perlu, kerana sebagai ketua organisasi perlu cakna dengan perkara-perkara yang ditaksirkan itu dapat memberi impak positif kepada warga kerja yang dinilai ataupun yang ditaksir. Berdasarkan 5 kompetensi yang telah pun dinyatakan tadi,
seorang pemimpin pendidikan di sebuah organisasi pendidikan dapat menggunakannya secara lebih jelas, secara lebih praktikal, kerana dengan adanya 5 kompetensi tersebut memberikan satu ruang kepada seorang pemimpin itu untuk lebih praktikal dalam melaksanakan peranan-peranan sebagai ketua organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap orang pemimpin itu akan ditanya tentang kepimpinannya. Maka kita semua sebagai ketua organisasi adalah bertanggungjawab dalam memastikan apa yang kita laksanakan dan peranan kita dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, penuh amanah dan penuh integriti, insyaAllah. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan bicara intelektual ini, terutama kepada peneraju iaitu Jabatan Pembangunan Profesionalisme Berterusan yang diketuai oleh Ketua Jabatannya Puan Annalyn, dan pengurusnya pada hari ini adalah Dr. Ghazali. Dan juga terima kasih kepada panel kita iaitu Ketua Pasukan Pemikir IAB Cawangan Sabah Tuan Haji Aminuddin Ismail. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang dapat mengikuti bicara intelektual secara maya ini dalam kita terus cemerlang meladeni konsep Malaysia Madani dalam melahirkan manusiawi atau human dignity dan menjaga human dignity bukan sahaja dalam kalangan pemimpin atasan, namun di pelbagai peringkat, terutama dalam sektor pendidikan, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Kaziati binti Osman. Hadirin warga Maya yang dihormati, pentas pertemuan Maya pada kali ini adalah untuk menyelusuri pandangan dan pengalaman ahli panel, tentunya bertujuan untuk berkongsi idea dan pendapat. Sungguh pun ruang lingkup diskusi ini berkisar tentang cakna dalam kepimpinan pendidikan, namun sudah pastinya seluruh warga, bukan sahaja dalam kalangan pemimpin, turut sama terpanggil untuk menimba pengetahuan. Oleh itu, bersama kita dalam webinar ini, seorang panel yang begitu hebat yang akan membicarakan berkaitan cakna dalam kepimpinan pendidikan. Justru pastinya kita ingin mendengar pendapat dan pandangan beliau dalam webinar pada kali ini. Warga Maya yang dihormati, kita tampilkan ahli panel dalam webinar ini, Tuan Haji Aminuddin bin Ismail, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Pengurus Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan IAB Cawangan Sabah. Dari segi pendidikan, beliau memiliki ijazah sarjana muda pendidikan dalam bidang sejarah dan kesusasteraan Melayu dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Seterusnya, memiliki ijazah sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan dari Universiti Malaysia Sabah. Beliau juga memiliki sijil perguruan ikhtisas dari Institut Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Sejarah perkhidmatan beliau bermula sebagai seorang guru pada tahun 1989 di Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gum-Gum Sandakan. Pada tahun 1998, beliau telah berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ilapora Bestari Senakan, dan pada tahun 2005 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Libaran Sandakan. Pada tahun 2008, beliau telah bertugas di IPG Kapus Tawau. Setelah berkhidmat lebih kurang 10 tahun di IPG Kapus Tawau, beliau telah berkhidmat pula di Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah sehingga kini. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau adalah sebagai penyelaras bestari, pelongkaran kurikulum, penolongkaran pentadbiran dan Ketua Jabatan Sains Sosial. Tempoh perkhidmatan beliau kini telah menjangkau lebih kurang 34 tahun. Untuk makluman semua, Tuan Haji Aminuddin juga merupakan Ketua Pasukan Pemikir IAB Cawangan Sabah. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Tuan Haji Aminuddin bin Ismail untuk membicarakan tentang cakna dalam kepimpinan pendidikan. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin warga Maya yang dihormati, khusus kepada rakan pemimpin pendidikan sekalian. Dalam kesempatan, ruang dan peluang ini, saya ingin mengajak seluruh warga Maya kepada beberapa kemungkinan yang perlu kita gapai dan garap seusai pertemuan kita selepas ini. Keadaan ini perlu kita pertimbangkan agar pertemuan kita tidak bakal menjadi sia-sia. Saya ringkaskan dengan akronim KASH yang ringkasnya K untuk knowledge atau ilmu pengetahuan, A attitude ataupun sikap, S skills itu kemahiran, dan H habit atau kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter kita. Saya dambakan agar dalam pertemuan ini, di akhir pertemuan ini, rumus simpulnya setiap gerak tindak kita agar dapat melakukan perubahan menjadi lebih baik hari demi hari. Mengungkap lipatan perjalanan sejarah, urutan anjakan transformasi yang digarap dalam 3 gelombang masa. Kita melihat bermula daripada tahun 2013 hingga 2015. Dalam gelombang yang pertama tersebut, kita hanya mengubah sistem dengan memberikan sokongan kepada guru dan memberikan penekanan kepada kemahiran teras. Dalam gelombang yang kedua, 2016 hingga 2020, kita mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Dan kini dalam gelombang yang ketiga, kita berada dalam pertengahan gelombang yang ketiga ini, antara 2021 hingga 2025, kita harus beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Apakah maksud keluasan? Luas dalam erti kata anjal dan boleh berubah atau fleksibel mengikut kesesuaian operasi atau gerak tindak kita. Dalam konteks hari ini, kecaknaan pemimpin dalam kepimpinan pendidikan perlu didasari dari beberapa sudut kompetensi. Antaranya, pertama latihan, kedua konsultasi, ketiga penyelidikan, keempat penerbitan, dan yang kelima pentaksiran. Saya dalam tempoh masa yang pendek ini akan cuba mengupas mengapa kompetensi ini penting untuk kita sebagai pemimpin pendidikan mendekatkan diri dengan kelima-lima perkara ini untuk sebagai tanda peningkatan dan perubahan kita sebagai pemimpin. Pertama, latihan. Misalnya, peranan yang dimainkan oleh para pemimpin pendidikan melalui latihan yang diberikan dapat mengukur tahap kompetensi individu di organisasinya bagi mencapai hasil latihan yang berkesan. Penyediaan program latihan terbaik bagi melahirkan pemimpin pendidikan yang diperlukan dalam abad yang ke-21 merupakan satu nilai tambah dalam kepimpinan pendidikan. Antaranya adalah membentuk kepemimpinan digital dalam kalangan pemimpin dalam usaha negara melahirkan generasi yang fasih digital. Latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan di organisasi harus diberi perhatian lebih jitu oleh pemimpin organisasi. Sebagaimana yang kita semua sedari, banyak sebab mengapa aspek latihan ini perlu diberi perhatian. Sekadar menyebut beberapa sebab. Yang pertama, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Latihan yang tepat dapat membantu pendidik dan tenaga pengajar meningkatkan kualiti dan gaya pengajaran dan pembelajaran. Mereka dapat mempelajari strategi terbaru, teknologi pendidikan dan pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan keberkesanan proses belajar mengajar. Hal ini seterusnya menyumbang kepada peningkatan pemahaman murid dan hasil akademik yang lebih baik. Latihan merupakan pengenalan terhadap perubahan terkini. Dunia pendidikan terus berkembang dengan cepat
terutamanya dalam hal teknologi dan cara pembelajaran. Melalui pelatihan, para pendidik dapat diperkenalkan pada perubahan-perubahan terbaru dalam kurikulum, penilaian dan pendekatan pembelajaran. Ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dalam mempersiapkan murid untuk tuntutan dunia yang terus berubah. Yang ketiga, latihan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Latihan dapat membantu pendidik merasa lebih kompeten dan berdaya saing dalam tugasan harian mereka. Saat mereka mampu mengatasi tugas-tugas dan cabaran yang dihadapi, motivasi dan kepuasan kerja pasti meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada kualiti pendidikan yang disediakan. Keempat, latihan adalah penyegaran dan pembaharuan pengetahuan. Guru dan staf pendidikan memiliki kesempatan untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perkembangan signifikan dalam pendekatan pendidikan, teori belajar dan teknologi yang berkaitan. Melalui pelatihan, mereka dapat mengikuti tren-tren terbaru dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks kelas yang mana mereka saban hari berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mungkin pada suatu perkara mendahului guru itu sendiri. Yang kelima, latihan dapat mengembangkan keterampilan pengurusan. Bukan hanya pendidik yang memerlukan latihan, pengurus dan pemimpin di organisasi pendidikan juga perlu mengembangkan keterampilan kepemimpinan pengurusan dan komunikasi yang efektif. Ini penting untuk mencipta dan mewujudkan lingkungan persekitaran kerja yang positif, mengelola sumber dengan baik dan menyusun atur tenaga dan upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, latihan dapat meningkatkan kecekapan operasi. Pemimpin-pemimpin pendidikan perlu menyedari bahawa latihan atau pelatihan dapat membantu dalam mengoptimalkan proses operasional di organisasi pendidikan. Staf yang terlatih dengan baik cenderung lebih cekap dan tangkas dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas mereka, mengurangkan kesalahan dan meminimalkan waktu yang terbuang. Ini dapat mengarah pada penjimatan belanja dan masa. Ketujuh, latihan dapat mendorong inovasi. Hadirin warga maya yang dihormati, melalui pelatihan, staf pendidikan dapat diajar untuk berfikir lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pengalaman pembelajaran yang menarik. Mereka dapat belajar tentang pendekatan baru, alat pembelajaran yang canggih dan cara-cara untuk menghadirkan bahan pembelajaran dengan lebih menarik. Yang terakhir, yang ke-8, melalui latihan dapat meningkatkan pemberdayaan organisasi itu sendiri. Organisasi pendidikan yang terus-menerus menerap dan mementingkan aspek pelatihan dan pengembangan stafnya cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat dan pemegang taruh lainnya. Ini mencerminkan komitmen terhadap kualiti pendidikan dan perkembangan profesional. Dalam rangka mencapai semua manfaat ini, penting bagi pemimpin di organisasi pendidikan untuk merancang dan merencanakan, mengelola program pelatihan yang berstruktur dan bersistem. Latihan harus disesuaikan dengan keperluan dan tujuan organisasi, serta peningkatan perkembangan individu dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, individu yang dimaksudkan adalah guru ataupun staf yang berada di dalam organisasi kita.
Hadirin warga maya yang dihormati. Perkara kedua, konsultasi. Konsultasi dari segi coaching dan mentoringnya. Keupayaan pemimpin pendidikan meningkatkan kompetensi dan memberikan khidmat kepakaran, pembangunan organisasi dan runding cara secara profesional, aktif dan berkesan dalam bidang pengkhususan dapat meningkatkan prestasi dan keupayaan individu dan organisasinya. Aspek konsultasi atau perundingan dalam organisasi pendidikan mempunyai peranan penting dan menjadi perhatian khusus kepada pemimpin. Saya gariskan mengapa perundingan penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, perundingan menjadi sebab untuk kita memahami lebih mendalam tentang sesuatu perkara. Perundingan melibatkan pelbagai pihak seperti pendidik, tenaga pengajar, pelajar, ibu bapa dan kaki tangan pentadbiran itu sendiri. Melalui proses perundingan, pemimpin boleh memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan, jangkaan dan masalah yang dihadapi oleh pelbagai pihak berkepentingan dalam organisasi pendidikan. Keadaan ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan lebih termaklum. Yang kedua, melalui perundingan, kita dapat penyertaan daripada pelbagai pihak. Dengan melibatkan pelbagai pihak dalam proses perundingan, pemimpin boleh menggunakan pendekatan membuat keputusan yang lebih menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Ini boleh mewujudkan rasa pemilikan bersama terhadap keputusan yang dibuat, meningkatkan sokongan dan mengurangkan kemungkinan rintangan terhadap sesuatu perubahan yang ingin atau akan dilakukan. Yang ketiga, melalui perundingan, peningkatan kualiti program dan dasar dapat ditingkatkan. Pemimpin boleh mengumpulkan maklum balas berharga tentang program dan dasar pendidikan sedia ada. Ini membantu mereka menilai keberkesanan program yang sedang dijalankan, mengenal pasti bidang penambahbaikan dan mereka bentuk perubahan yang berkaitan. Tuan-tuan, puan-puan, dengan mendengar input daripada pelbagai pihak, pemimpin dapat menampung keperluan dan aspirasi seluruh warga pendidikan dengan lebih baik. Yang keempat, melalui perundingan, kita dapat membina sokongan dan kepercayaan. Dengan melibatkan pelbagai pihak dalam proses perundingan, boleh membantu membina sokongan dan kepercayaan di kalangan pihak berkepentingan. Pemimpin yang terbuka untuk mendengar pandangan dan input orang lain cenderung untuk mewujudkan iklim kerja yang positif dan kolaboratif. Kelima, perundingan dapat mengesan masalah dengan cepat. Perundingan boleh membantu dalam mengesan masalah atau isu yang mungkin tidak jelas pada mulanya. Pihak yang terlibat dalam proses perundingan boleh membawa isu yang mungkin tidak dikenal pasti oleh pemimpin yang seterusnya membolehkan tindakan pemulihan yang lebih pantas. Yang keenam, melalui perundingan, penyesuaian kepada perubahan persekitaran dapat dilaksanakan. Dunia pendidikan sentiasa berubah, termasuk dari segi teknologi, dasar dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Melalui perundingan, pemimpin boleh memahami bagaimana perubahan itu dapat mempengaruhi pelbagai pihak organisasi pendidikan. Dengan pengetahuan ini, mereka sebagai pemimpin pendidikan boleh mereka bentuk strategi penyesuaian yang lebih baik. Lain orang, lain caranya, lain tempat, lain gayanya. Dan yang ketujuh,
perundingan merupakan pemerkasaan individu dan pasukan. Perundingan memberi peluang kepada individu dan pasukan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam proses membuat keputusan. Keadaan ini dapat memberikan rasa pemerkasaan, menguatkan dan meningkatkan motivasi untuk menyumbang secara positif kepada organisasi. Bayangkan pandangan dan guru-guru sebagai kumpulan bawahan didengari oleh pihak pimpinan sesebuah organisasi. Selain dapat membantu mengenal pasti bakat dan kemahiran yang mungkin belum terbongkar sebelum ini, perasaan setiap individu di dalam organisasi itu merasa dipercayai apabila idea dan pemikiran mereka turut dibawa dan diketengahkan dan digunakan dalam jalan yang terbaik bagi mencapai matlamat yang dicita-citakan oleh organisasi tersebut. Yang ke-8, melalui perundingan dapat menyokong budaya organisasi yang lebih terbuka dan responsif. Perundingan adalah manifestasi budaya organisasi yang terbuka dan responsif. Apabila pemimpin secara konsisten melibatkan pihak yang berbeza dalam membuat keputusan, keadaan ini akan mewujudkan persekitaran yang menggalakkan komunikasi terbuka, kerjasama dan fleksibiliti. Ini menunjukkan keluasan kita sebagai pemimpin. Secara keseluruhan, perundingan dalam organisasi pendidikan adalah cara yang berkesan untuk memastikan keputusan dibuat berdasarkan pemahaman holistik tentang keperluan dan jangkaan pelbagai pihak berkepentingan. Keadaan ini boleh membantu dan mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih baik, yang lebih responsif, lebih dinamik daripada keadaan yang sebelum ini berubah-ubah ataupun tidak tetap. Seterusnya, kompetensi dalam bidang penyelidikan. Keupayaan pemimpin pendidikan dapat dilihat dari segi memberi galakan dan dorongan kepada setiap individu di organisasinya dalam menghasilkan kajian seperti kajian tindakan, penyelidikan, yang mana pada masa kini merupakan satu amalan di sekolah bagi menambah baik PDPC. Seterusnya dapat menyumbang kepada perkembangan dalam pelbagai aplikasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran. Tuan Moderator, rakan-rakan warga maya yang dihormati sekalian, aspek inquiry atau rasa ingin tahu dalam sesebuah organisasi pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi perhatian khusus kepada kita selaku pemimpin di sekolah. Berikut saya gariskan beberapa sebab mengapa penyelidikan penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, penyelidikan akan menyebabkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu isu. Penyelidikan membantu mendalami sesuatu isu yang dihadapi oleh pemimpin, lebih berfokus tentang pelbagai aspek pendidikan. Sebagai contoh, keperluan pelajar, keberkesanan kaedah pengajaran, cabaran dalam pendidikan dan sebagainya. Maklumat ini sebenarnya tidak ternilai untuk kita membuat keputusan yang lebih baik dan menyediakan asas kepada sebarang tindakan pembetulan. Tindakan pembetulan ini perlu kita lakukan saban waktu kerana
sebarang tindakan yang biasa-biasa akan mencapai atau mendapat keputusan yang biasa-biasa. Tetapi sekiranya kita melakukan perkara yang luar biasa, pastinya keputusannya juga, matlamat akhirnya juga akan luar biasa. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati. Penyelidikan merupakan inovasi kepada pendidikan. Penyelidikan boleh memacu inovasi dalam pendidikan yang mana dengan menjalankan penyelidikan, contohnya dalam kaedah pembelajaran baharu, teknologi pendidikan atau pendekatan kreatif untuk pengajaran, seseorang pemimpin boleh memperkenalkan idea baharu dan penyelesaian yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar. Bukan saja pemimpin, tapi juga guru-guru yang mengamalkan aspek penyelidikan, mengutamakan penyelidikan dalam kerja buat yang dilakukan saban waktu, maka hasil kerjanya juga akan lebih baik dan lebih cemerlang. Yang ketiga, penyelidikan akan meningkatkan kualiti pengajaran yang diperbaiki. Penyelidikan membantu mengenal pasti amalan terbaik dalam pengajaran. Melalui penyelidikan, pemimpin boleh menganalisis hasil penyelidikan untuk mengenal pasti strategi yang berkesan dalam membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Kerana ini boleh membantu para pendidik dalam mengembangkan kemahiran mereka. Penyelidikan merupakan pembuatan keputusan berasaskan data. Penyelidikan menyediakan asas yang kukuh untuk membuat keputusan berasaskan bukti dan data sebenar. Daripada bergantung kepada andaian atau pendapat peribadi, pemimpin boleh merujuk kepada penyelidikan yang dijalankan untuk menyokong keputusan mereka. Keadaan ini akan membantu mengurangkan risiko membuat keputusan yang salah atau tidak berkesan. Penyelidikan membolehkan penilaian program dan dasar. Pemimpin boleh menilai keberkesanan program dan dasar sedia ada. Dengan mengumpul data dan analisis keputusan, mereka boleh menilai sama ada program tertentu mencapai objektifnya atau perlu diubah untuk meningkatkan kualiti. Yang keenam, pendidikan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, semakin cacah merba, semakin pelbagai, banyak cabaran dan masalah yang perlu kita sebagai pemimpin di organisasi perlu menghadapi dan berhadapan dengannya. Kita perlu selesaikan setiap masalah dan kita tidak boleh lari daripada masalah. Dan dengan penyelidikan dapat membantu pemimpin memahami punca masalah dengan lebih mendalam. Seterusnya dapat membangunkan penyelesaian yang lebih sesuai dan berkesan. Yang ketujuh, penyelidikan dapat menggalakkan pertumbuhan profesional. Melalui penyelidikan, penyelidik melakukan siasatan. Pemimpin boleh merangsang pertumbuhan profesional dalam kalangan pendidik dan kaki tangan. Mereka boleh menggalakkan penyertaan dalam projek penyelidikan, latihan berasaskan bukti dan perbincangan yang melibatkan penemuan penyelidikan terkini. Dengan mengambil contoh penyelidik kerja buat yang dilakukan oleh guru-guru di tempat lain, di sekolah lain, di negeri lain ataupun di luar negara. Mana yang boleh dibawa yang baik, boleh kita gunakan di bawah organisasi kita. Melalui penyelidikan,
kita juga boleh mengukur kesan dan keputusan. Penyelidikan membantu dalam mengukur kesan sebenar dasar pendidikan, program ataupun intervensi. Dengan mengumpul data sebelum dan selepas pelaksanaan, pemimpin boleh melihat sama ada berlaku perubahan yang diingini dan sama ada matlamat telah tercapai. Ujian POS, ujian pra sebelum itu dapat mengukur apakah kerja buat yang kita laksanakan selama ini merupakan kerja buat yang terbaik dan adakah tugasan atau program ataupun aktiviti ataupun projek yang kita lakukan itu matlamatnya, objektifnya telah dicapai. Yang kesembilan, penyelidikan membantu dalam pembangunan kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Pemimpin boleh memahami arah aliran pendidikan itu, keperluan pasaran kerja dan perubahan dalam masyarakat untuk mereka bentuk pengajaran melalui kurikulum yang diperoleh yang tetap kepada objektif khusus ataupun kriteria kejayaan murid-muridnya apabila dia melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Keadaan ini akan menghasilkan pelajar yang bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar yang mereka akan hadapi apabila keluar daripada sekolah. Malah sebelum pun semasa mereka berada dalam alam persekolahan ini sendiri, mereka juga menghadapi keadaan dunia yang pelbagai yang kita sebagai pemimpin dan guru-guru hadapi. Yang terakhir, melalui penyelidikan dapat meningkatkan reputasi organisasi. Organisasi pendidikan yang terlibat secara aktif, contoh, dalam penyelidikan dan menghasilkan penemuan-penemuan berharga cenderung untuk mendapat reputasi yang baik. Lebih baik di mata masyarakat, di mata guru-guru, di mata pemegang taruh. Dan keadaan ini menunjukkan atau mencerminkan komitmen sesebuah organisasi itu untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi. Untuk melaksanakan perasaan inquiry yang berkesan, perasaan ingin tahu yang sentiasa ada dalam setiap individu, terutamanya guru-guru, pemimpin mesti menyokong budaya penyelidikan di seluruh organisasi, menyediakan sumber yang diperlukan dan bekerjasama dengan pakar penyelidikan untuk menjana pandangan yang lebih mendalam dan berguna untuk pembangunan pendidikan. Di samping itu, kecaknaan pemimpin dalam mengupayakan orang bawahannya setelah menghasilkan penulisan penyelidikan adalah melalui penerbitan yang berindeks serta menyebar luas hasil penulisan ilmiah tersebut yang akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme pemimpin pendidikan kita sendiri. Aspek penerbitan dalam organisasi pendidikan mempunyai peranan penting dan menjadi perhatian khusus kepada kita selaku pemimpin. Inilah kompetensi yang perlu kita pertingkatkan, yang saya cuba gariskan mengapa penerbitan penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, penerbitan dapat menyebarkan maklumat dan pengetahuan. Melalui penerbitan, organisasi pendidikan boleh menyebarkan maklumat dan pengetahuan kepada pelbagai pihak berkepentingan,
termasuk pelajar, pendidik, ibu bapa dan seterusnya orang awam. Buku, jurnal, panduan dan bahan terbitan lain boleh menjadi satu cara untuk berkongsi maklumat terkini tentang kurikulum, kaedah pengajaran, perkembangan sains dan teknologi dan sebagainya. Yang kedua, melalui penerbitan dapat mendokumentasikan inovasi dan reka cipta. Penerbitan ialah cara mendokumentasikan inovasi, penyelidikan dan ciptaan yang berlaku dalam organisasi pendidikan. Ini membantu untuk mengekalkan pengalaman dan hasil pembelajaran daripada usaha inovatif yang seterusnya boleh menjadi rujukan untuk organisasi lain atau pada masa hadapan. Yang ketiga, melalui penerbitan merupakan suatu wadah untuk perkongsian bahan pembelajaran. Penerbitan membolehkan organisasi pendidikan mencipta dan berkongsi bahan pembelajaran yang berkualiti. Buku teks, modul pembelajaran, bahan pengajaran lain boleh direka bentuk untuk membantu pendidik dalam pengajaran dengan berkesan dan pelajar dapat dibantu dalam memahami isi pelajaran. Penerbitan, yang keempat, penerbitan dapat meningkatkan kualiti pengajaran. Buku dan bahan terbitan yang lain boleh memberi panduan dan sumber kepada pendidik untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dengan menerbitkan bahan yang menumpukan kepada pendekatan inovatif, strategi pembelajaran yang terbukti dan pendekatan yang diperibadikan boleh membantu pendidik menjadi lebih berkesan dalam membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang baik. Dalam kelas, kita tahu bahawa terdapat kumpulan-kumpulan pelajar. Kumpulan yang cerdas, kumpulan yang sederhana dan kumpulan yang lemah. Dengan strategi pengajaran yang berfokus, maka guru-guru dapat menggunakan bahan-bahan yang diterbitkan ini tadi membantu kumpulan-kumpulan murid ini secara peribadi. Bukankah dengan menerbitkan bahan-bahan ini dapat digunakan oleh rakan-rakan yang lain yang menghadapi masalah yang sama? Yang kelima, penerbitan dapat meningkatkan reputasi dan pengiktirafan. Organisasi pendidikan yang menerbitkan bahan berguna dan berkualiti boleh mendapat reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Menerbitkan buku, artikel atau penyelidikan yang relevan dan berguna membantu organisasi mendapat pengiktirafan sebagai sumber maklumat dan pengetahuan yang boleh dipercayai. Tuan Moderator dan warga maya yang dihormati sekalian. Yang keenam, melalui penerbitan dapat menggalakkan perbincangan dan refleksi. Penerbitan bahan seperti jurnal akademik atau artikel ilmiah dapat menggalakkan perbincangan dan refleksi melihat kekuatan dan kelemahan dalam kalangan pendidik dan pengamal pendidikan. Ini mewujudkan ruang untuk penambahbaikan, ruang untuk berkongsi pengalaman, pandangan dan penemuan yang seterusnya dapat memajukan amalan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketujuh, penerbitan merupakan sumbangan kepada penyelidikan dan literatur pendidikan itu sendiri. Organisasi pendidikan boleh menyumbang kepada pembangunan penyelidikan dan literatur pendidikan melalui penerbitan hasil penyelidikan mereka. Artikel yang diterbitkan, laporan penyelidikan dan jurnal saintifik membantu memperkaya pengetahuan dan menyokong perkembangan selanjutnya dalam bidang pendidikan.
Yang ke-8, penerbitan merupakan suatu wadah untuk mempromosi karya pelajar dan juga karya pendidik. Penerbitan menyediakan platform untuk mempromosikan karya kreatif pelajar dan pendidik. Buku pelajar, majalah sekolah, antologi penulisan guru, murid, adik, bahan-bahan kreatif pelajar dan pendidik merupakan suatu pengiktirafan terhadap pencapaian mereka dalam pelbagai bidang, sama ada bidang seni ataupun bidang literasi, kesusasteraan, sains, teknologi, matematik dan juga sejarah. Yang ke-9, penerbitan membantu memenuhi pasaran dengan bahan-bahan pembelajaran yang sangat diperlukan. Dalam setengah kes, organisasi pendidikan mungkin ingin menghasilkan bahan penerbitan yang serasi dengan pasaran. Seperti contohnya panduan kerjaya, buku teks atau bahan pembelajaran khas. Penerbitan ini dapat membantu memenuhi keperluan pelajar, pendidik ataupun masyarakat secara lebih khusus. Hadirin warga maya yang dihormati, bagi melaksanakan aspek penerbitan, pemimpin perlu memastikan bahan yang diterbitkan memenuhi piawaian kualiti yang tinggi, tepat dan relevan dengan matlamat pendidikan organisasi. Pemimpin juga perlu memastikan ketersediaan sumber yang mencukupi untuk menyokong aktiviti penerbitan yang berterusan. Dari aspek pentaksiran, sebagai suatu kompetensi yang perlu ada bagi setiap pemimpin pendidikan, merupakan suatu penilaian individu di dalam organisasinya. Sama ada berpandukan PBPPP, ianya dapat membangunkan kompetensi, potensi dan keberhasilan. Pemimpin dalam bidang kepimpinan pendidikan ini akan lebih cakna terhadap instrumen yang telah dirangka dan digubal bagi memenuhi keperluan dalam menilai untuk mencapai objektif kualiti standard yang telah ditetapkan. Saya cuba gariskan beberapa sebab mengapa pentaksiran sangat penting dalam konteks pendidikan dan kita sebagai pemimpin pendidikan perlu meningkatkan kompetensi kita dalam bidang ini. Yang pertama, pentaksiran dapat mengukur pencapaian pembelajaran. Pentaksiran adalah alat untuk mengukur sejauh mana pelajar telah mencapai objektif pembelajaran. Keadaan ini dapat membantu pemimpin dan pendidik memahami sejauh mana kefahaman dan kemahiran pelajar berkembang semasa proses pembelajaran. Yang kedua, pentaksiran merupakan penilaian keberkesanan pengajaran. Penilaian atau pentaksiran ini dapat membantu dalam menilai keberkesanan kaedah pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Dengan menganalisis hasil penilaian, pemimpin boleh mengenal pasti perkara yang berkesan dan di mana perubahan itu mungkin diperlukan. Yang ketiga, melalui pentaksiran, pemantauan kemajuan pelajar dapat dilakukan. Melalui penilaian, pemimpin boleh memantau kemajuan pelajar sama ada secara individu atau secara kumpulan dari semasa ke semasa. Ini membolehkan mereka memberikan bantuan lebih awal sekiranya terdapat tanda-tanda yang pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami bahan tersebut.
Yang keempat, pentaksiran adalah pembuatan keputusan edukatif. Keputusan pentaksiran membantu dalam membuat keputusan berkaitan pembangunan kurikulum, menambah baik pengajaran dan menyediakan sokongan khas kepada pelajar yang memerlukan. Yang kelima, pentaksiran dapat menilai keberkesanan program. Pemimpin boleh menggunakan hasil penilaian untuk menilai keberkesanan program atau inisiatif tertentu yang dilaksanakan dalam organisasi pendidikan yang dipimpin. Sebagai contoh, adakah program peningkatan literasi ataupun program pemerkasaan pelajar mencapai matlamat? Jadi dengan melakukan penilaian dan pentaksiran, perkara ini dapat digunakan hasilnya itu untuk dinilai dan ditambah baik dan untuk kita melakukan intervensi. Yang keenam, pentaksiran dapat membantu dalam penilaian guru. Penilaian digunakan untuk menilai prestasi guru ataupun tenaga pengajar. Hasil pentaksiran pelajar dapat memberikan input yang berharga untuk memahami sejauh mana kejayaan guru dalam menyampaikan bahan dan memudahkan pembelajaran. Kumpulan murid yang berjaya disebabkan oleh guru yang berjaya juga. Yang ketujuh, pentaksiran dapat memberikan maklum balas kepada pelajar dan keputusan penilaian dapat memberikan maklum balas awal kepada pelajar tentang pencapaian mereka dan bidang untuk mereka tambah baik. Keadaan ini dapat membantu pelajar memahami di mana mereka berada dalam perjalanan pembelajaran mereka dan cara mereka boleh meningkatkan prestasi mereka. Dan dalam masa mereka belajar, mereka juga boleh membaiki lompang-lompang kesilapan-kesilapan kecil untuk mereka meningkatkan prestasi dan mencapai objektif yang dicita-citakan. Yang ke-8, pentaksiran dapat menyokong perancangan kurikulum. Keputusan penilaian boleh membantu pemimpin dan pendidik merancang kurikulum yang lebih baik. Dengan memahami bidang di mana pelajar mungkin menghadapi kesukaran, mereka boleh menyesuaikan kurikulum untuk menangani cabaran ini. Yang ke-9, pentaksiran dapat menggalakkan pertumbuhan pelajar. Penilaian formatif yang dijalankan sepanjang proses pembelajaran boleh membantu menggalakkan pertumbuhan pelajar dengan memberikan maklum balas yang membina. Ini membantu pelajar menumpukan pada pemahaman dan meningkatkan kemahiran dan bukannya hanya menumpukan kepada grade akhir ataupun peperiksaan utama mereka. Yang terakhir, yang ke-10, pentaksiran merupakan ketelusan dan accountability. Penggunaan penilaian yang adil dan telus akan dapat membantu dalam mewujudkan budaya accountability dalam organisasi pendidikan. Semua pihak dapat melihat bagaimana keputusan berdasarkan data sebenar dan akan menjadi bukti kepada pencapaian pelajar. Secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran adalah alat yang penting dalam mengukur, menilai dan meningkatkan kualiti pendidikan. Penilaian yang baik dan terancang dapat membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan, yang responsif kepada keperluan pelajar dan pembangunan organisasi pendidikan secara keseluruhan. Tuan-tuan, puan-puan, warga maya yang dihormati sekalian, saya telah menggariskan
5 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin pendidikan untuk diperkasakan yang secara langsung atau tidak langsung akan berupaya membawa organisasinya berada di tempat yang sewajarnya. Perubahan yang baik bermula sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Aminuddin bin Ismail atas perkongsian sebentar tadi. Warga Maya yang dikasihi, perkongsian panel tadi berkisar terhadap aspek cakna dalam kepimpinan pendidikan, aspek yang cukup penting sebagai panduan kita bersama dalam kepimpinan pendidikan. Nampaknya pertemuan kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya meminjam kata-kata daripada John Maxwell. Pemimpin menjadi hebat bukan kerana kekuatannya, tetapi kerana kemampuannya untuk memperkasakan orang lain. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri webinar yang akan datang. Bagi pihak semua yang terlibat, tenaga produksi, pimpinan dan pelaksana IAP Cawan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, diucapkan ribuan terima kasih. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.